penanda lah untuk setiap chapter tu. Dan chapter 2, chapter 3 tu sebenarnya bukan tutorial exercise, dia tertukar kepada end of chapter, tapi sama saja sebenarnya. Tutorial exercise juga, cuma nama je dia tukar. Okey, chapter 4, 5, 6 tu ada dia problem scenario dengan test ada satu, cuma dia gabungkan lah 4, 5, 6. Okey, dan chapter 7 ada quiz 2 dengan chapter 1. Right. Okay, so untuk chapter 1 ni kita akan masuk kepada introduction to macroeconomy. Okay, assessment dia quiz 1. Mungkin kita akan buat minggu depan lah. Minggu depan kita akan buat quiz 1, minggu depan atau minggu 1 lagi. Okay, bergantung kepada keadaan lah. Kalau dah siap soalan nanti saya akan terus lah. Okay, kita akan buat secara online lah menggunakan team ni menggunakan team ni. Right. Okay, kemudian right, ni sub chapter yang terdapat di dalam chapter 1 ni. Sebenarnya ada satu lagi sub chapter for IRR, tapi tak dimasukkan lah sub chapter F. Okay, tapi dah dimasukkan dalam nota ni ada. Okay, so kemudian yang pertama, okay, define makroekonomi. Yang pertama semua kena tahu apa itu makroekonomi lah. Okay, apa itu makroekonomi. Alright, di mana makroekonomi ni definition definisi makroekonomi, study of the behavior of the world, whole aggregate. Okay, maksudnya kita akan kaji ekonomi dalam aspek yang besar kat situ. Okay. Right. Okay, di mana tengok paragraf yang kedua tu, macroeconomy is concerned primarily with the forecasting of national income, analysis of major economic factor, okay, dan sebagainya lah. Okay, nanti anda akan belajar dengan lebih detail lah kemudian nanti. Right. Kemudian ini kita tengok perbezaan lah. Okay, so ada gambar raja ni, so boleh nampak kat situ antara perbezaan dia dari segi berbagai aspek. Kita boleh bezakan dia antaranya dari segi income, okay, dari segi pendapatan. Kalau mikro kita study individual income, maka kalau makro study national income. Okay, labor dari segi buruh, okay, kita analisis demand for supply of labor, manakala makro pula analisis total employment in the economy. Dari segi labor ni apa dia masuk kelas? Siapa tahu? Apa masuk labor ni? Kalau income siapa tahu, pendapatan kan? Apa dia labor? Siapa boleh respon? Seorang dua orang. Labor dia apa? Labor ni ialah tenaga buruh, okey, ataupun tenaga kerja tenaga kerja. Siapa yang tahu benda lah labor ni kan? Labor ni ialah tenaga buruh lah, ataupun yang orang yang bekerja lah. Okey. Baik, kemudian decision daripada segi keputusan. Okey, biasanya kalau mikro household dengan firm saja. Okey, tapi kalau makroekonomi dia aggregate lah, keseluruhan lah. Price, price ni maksudnya harga lah, harga barang lah. Okey, kalau mikroekonomi anda belajar ni, siapa punya mic tu? Mungkin boleh off mic sebab ada gangguan lah. Siapa punya siapa punya mic tu? Tengok dulu ni. Stop presenting sekejap. Dah. Siapa punya mic ni? Ada gangguan lah. Mungkin dia turn on mic kan. Siti Nurjannah, boleh off mic. Nurjannah boleh on mic, off mic. Tak ada gangguan lah. Siti Nurjannah dengar tak? Mungkin boleh off mic. Okay, sebab macam ada gangguan sedikit. Okay, saya share semula. Okay, itu dari segi harga. Dari segi harga mikroekonomi, individual price. Ada lagi bunyi tu. Okay. Kemudian daripada segi goods, okay, permintaan, okay, supply and demand. Okay, untuk mikro analisis demand and supply of good, manakala makroekonomi kita akan analisis aggregate lah, aggregate maksudnya keseluruhan demand and aggregate supply. Alright, so kita pergi kepada next slide. Okay, the next anda kena tahu macroeconomic goals macroeconomic goals. Di mana macroeconomic goals ada 4. Okay, yang pertama untuk mencapai price stability, supaya harga barang stabil. Kemudian yang kedua economic growth, ekonomi itu berkembang. Okay, kemudian full employment. Okay, maksudnya ramai yang bekerja. Dan yang keempat equitable distribution of income, di mana pendapatan tu dibahagikan sama rata lah, tak adalah yang
ada setengah tu pendapatan tinggi, ada setengah tu pendapatan rendah kan. Itu antara makroekonomi goal lah. Alright. Okay, yang pertama ialah price stability. So anda boleh baca kat situ. Okay. So price stability ni kita nak maintain lah supaya harga barang stabil. Okay, harga barang dia tak boleh terlampau tinggi ataupun tidak boleh terlampau rendah lah. Okay, kalau terlampau tinggi dia akan menekan pengguna, tapi kalau terlampau rendah ia akan menyebabkan kita punya bisnes pun kilang-kilang kita akan inilah pengeluar akan rugi. Okay, so kena stabil lah. Bukannya harga rendah tapi stabil. Okay, tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah, itu yang bagus untuk ekonomi. Okay, untuk mengawal inflation ni maksudnya harga barang tinggi lah. Bila inflation ni akan reduce the purchasing power. Okay, maksudnya dia akan merendahkan purchasing power consumer lah. Okay, kemudian the quantity of goods and service purchase will be less, inflation is high. Okay, economic growth yang kedua ialah economic growth. Okay, economic growth yang kedua ialah untuk ekonomi tu berkembang. Okay, the economy must be operating at maximum capacity lah. Bila ekonomi growth, ia bagus lah untuk sebuah negara tu. Alright, ramai yang akan bekerja, pendapatan pun tinggi dan sebagainya lah. Okay, kemudian yang ketiga ialah full employment, di mana ramai yang bekerja. Alright, so apabila ekonomi tu ramai yang bekerja, so pengeluaran barang dapat dengan lebih cekap kan, ramai yang bekerja, ramai yang berbelanja dan sebagainya, ia akan ekonomi tu akan berkembang lah. Okay, dan last sekali equitable distribution of income. Alright, so bila sebuah negara tu dia mesti equal lah. Okay, pendapatan dia mesti sama rata antara semua rakyat dia lah. Okay, tak adalah macam mana nak mengatasi dia ada cara dia lah, di mana cara untuk kita equitable biasanya contoh mereka yang pendapatan tinggi ni dia kena bayar cukai, betul tak? Kena bayar tax, kena bayar zakat. So daripada cukai tu kerajaan akan beri balik semula kepada mereka yang golongan miskin lah. Itu cara untuk membahagikan pendapatan tu lah secara adil. Right, okay, ni konflik. Okay, conflicting problem of macroeconomic goal. Dia ada konflik jugalah untuk mencapai macroeconomic goal ni. Antaranya lah untuk mencapai full employment dengan maintain price stability. Yang kedua ialah untuk mencapai economic growth dengan maintain price stability. Okay, dan yang ketiga untuk achieve economic growth and equilibrium in balance of payment. Okay, ada konflik lah. Okay, walaupun kita boleh capai tapi ada masalah, ada konflik. Okay, so boleh tengok kat sini. Nak capai supaya tenaga buruh penuh dan juga untuk capai supaya harga barang stabil agak sukar dekat sini lah. Okay, dia ada item-item lah yang dalam ekonomi ni, makroekonomi ni, harap nanti tak apa, mungkin anda kurang jelas, nanti anda tak lama anda akan faham lah. Okay, antaranya interest rate ialah kadar faedah lah. Okay, kadar faedah, kadar faedah pinjaman ataupun simpanan lah. Alright. Kadar faedah pinjaman, tengok ada anak panah ni. Nampak tak anak panah? Respon sikit, nampak tak anak panah? Nampak tak kelas anak panah? Nampak. Anak panah tu bermaksud naik dan juga turun. Jangan kau pula apa dia lah anak panah ni kan. So anak panah ni merujuk kepada naik dan juga turun. Okay, so semua boleh nampak lah increase dengan decrease. So untuk mencapai full employment biasanya kita kena turunkan interest rate. Okay, bila kita kena turunkan kadar cukai, tax ni cukai lah, dan kita kena naikkan government spending. Okay, tapi ia berlawanan dengan cara pula untuk mengawal harga, untuk maintain price stability ni, iaitu kita kena naikkan interest rate, kita kena naikkan tax, kena government spending. Di situlah berlakunya konflik. Okay, macam mana kerajaan nak menambah peluang pendapatan, okay, peluang pekerjaan dengan nak mengawal harga, agak sukar kat situ. Sebab biasanya kalau ramai yang bekerja kan, ramai yang dah bekerja, tenaga buruh tinggi, mereka ada pendapatan tinggi, biasanya harga barang akan naik. Itu berlaku. Okay, itu yang konflik yang berlaku lah. Tengok anak panah kat sini. Okay, kalau unemployment rate jatuh, okay, alright, dia akan menyebabkan bila kemudian dia kena buat ni lah, kerajaan kena buat yang ni lah. Okey, kemudian ada anak panah itu wage rate ni, maksudnya kadar upah lah, kadar wage ni upah. Okey, kadar upah naik. Okey, so overall price level pun akan naik. Harga barang pun akan naik lah sebab
Sebab kita upah pekerja mahal kan, so kita terpaksa naikkan harga barang lah macam tu lah. So itulah konflik yang berlaku. Okay, agak sukar untuk kita capai dalam masa serentak full employment dengan maintain price stability. Okay, biasanya mungkin goal ni salah satu lah yang boleh dicapai. Okay, ada soalan dah kelas? Okay, tentang konflik yang pertama. Halo, respon sikit. Faham. Okay, alright, ada Alright, kemudian yang kedua ialah economic growth dengan maintain price stability. Yang ni pula konflik di antara kita nak mencapai economic growth dengan maintain price stability lah. Okey, agak sukar lah kita nak ekonomi tu berkembang tapi kita nak kawal inflasi ataupun kita nak kawal harga barang, agak sukar. Okey, agak sukar kat situ. Alright. Alright, di mana kalau ekonomi nak berkembang, okey, aktiviti perniagaan tu dia kena rancak. Okey, tapi aktiviti perniagaan bila terlampau rancak dia akan menyebabkan harga barang naik. Itulah konflik yang berlaku. Okey. Dah sama kita nak kembangkan ekonomi tapi sama kita nak kawal supaya harga barang tak naik. Tapi agak sukar jugalah sebab bila ekonomi berkembang biasanya permintaan barang tinggi kan. So harga barang akan naik. So itu yang konflik yang berlaku. Okey. Cara mudah yang saya boleh ringkaskan lah. Alright. Okey, seterusnya kita tengok kepada ni, kita konflik yang berlaku ni lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada aggregate demand dengan aggregate supply. Okey, ni keluk dia. Okey, kalau dulu anda belajar demand dengan supply kan masa mikro kan. Untuk makro ni anda belajar aggregate demand dengan aggregate supply lah. Okey, kita ada AD dengan AS ataupun AE dengan AS, dia samalah. Okey. Right, definition of idea, total good and service demand at alternative price level and given period of the time. Okay, certain variables. Definition of AD. Demand ni maksudnya permintaan lah. Permintaan secara aggregate lah. Okay, boleh tengok sini kan. Dia pergi kat pasar ni untuk beli, ada permintaan lah untuk beli barang kan, keperluan dan sebagainya lah. Okay, dan juga dikenai sebagai total expenditure lah. Okay. Right, ni keluk dia. Right, keluk dia. Okay, nanti boleh tengok nanti. Okay, ni yang penting. Okay, factor that shift AD curve. Okay, factor that shift AD curve. Curve ni keluk dia lah yang akan mengubah dia keluk yang asal AD1 ni. Macam mana dia akan mengubah daripada tengah ni ke kanan dan macam mana dia akan mengubah daripada tengah ni ke kiri. Okay, yang pertama kita tengok dia macam mana dia nak shift daripada yang ke kanan. Macam mana dia shift ke kanan. Dia akan shift ke kanan apabila income increase. Okay, pendapatan meningkat, interest rate decrease, GE ni government expenditure. Government expenditure. GE ni ialah government expenditure, perbelanjaan kerajaan. Okay, GE increase, taxation decrease. Okay, kadar cukai rendah. Okay, wealth increase, kemewahan naik. Okay, wealth ni maksudnya ni lah mewah. Investment increase. Okay, so akan menyebabkan keluk tu bergerak ke sebelah kanan. Okay, dia akan bergerak ke sebelah kiri bila berlawanan. Dia akan berlawanan lah daripada yang aspek yang ke ni, yang menyebabkan dia ke kanan. Okay, boleh kelas? Ada soalan? Untuk factor that shift AD curve yang ke kanan dan ke kiri? Halo? Okay. Alright, so kita pergi kepada next. Okay, ni pula ialah aggregate supply. Supply ni maksudnya yang ditawarkan secara mudahnya, yang ditawarkan oleh bisnes lah kan, yang ditawarkan oleh kilang-kilang, oleh bisnes kat luar sana lah, servis dengan produk dengan servis lah. Okay, macam ni tengok ni, dia tunjuk gambar ni, gambar MACD tu kan. MACD ni salah satu pengeluar lah yang akan menawarkan barang makanan lah. Okay. Sebenarnya also known as total production. Okay, so kita boleh tengok kat sini, ni keluk dia. Okay, keluk dia macam ni, melekuk macam tu AS. Yang ni yang penting kita nak tengok sama juga macam mana keluk tu berubah daripada S1 ke S2 dan S1 ke S3 lah. Okey, dia akan berubah daripada ke sebelah kanan, dia akan bergerak ke sebelah kanan sekiranya interest rate decrease, productivity increase, taxation decrease dan cost decrease. Okey, sekiranya faktor ni berlaku, ia akan menyebabkan keluk tu akan bergerak ke sebelah kanan. Alright, kemudian sekiranya ia bergerak ia akan terbalik lah. Faktor yang terbalik lah, interest rate increase, productivity decrease, taxation decrease dan cost decrease akan menyebabkan keluk tersebut bergerak ke sebelah kiri.
Baik, okay, ada soalan kelas? Soalan? Halo, respon sikit 2-3 orang. Tak ada. Okay, orang sama je respon ni. Orang lain ada tak ni? Mana yang lain tu? Ada dengar suara lain ni, orang sama je respon ni. Aku masih PDP tu. Siapa lagi boleh respon 2-3 orang? Oh, boleh off mic tu, dengar bunyi apa tu, bunyi burung apa. Okay. Alright, okay, dan last kali dalam topik 1 ni, okay, selepas kita belajar tentang apa itu makroekonomi kan, kemudian kita belajar perbezaan dengan mikro, kemudian dia punya goals, okay, kemudian AD dengan AS lah, okay. Okay, last kali ialah anda kena identify the influence of oil on the economy lah, di mana kesan 4IR. 4IR ni ialah evolusi industri yang keempat. Okay, 4IR. Okay. Sekarang ni kita dah masuk yang 4IR kan, tak lama lagi mungkin ada yang anda dah habis belajar dan sebagainya, tak lama lagi kan nanti anda dah bekerja, mungkin dah masuk 5IR pula. Sini 4IR barulah. Okay, di mana dalam industri ekonomi kita dah masuk evolusi yang keempat. Okay. Alright. Okay, fashion di mana sekarang ni kalau anda tengok okay, anda pun guna handphone kan, ada canggih-canggih, betul tak? Banyak kalau kilang-kilang pun sekarang ni, kebanyakan kalau kilang kereta dan sebagainya jarang ada guna manusia, betul tak? Dia banyak menggunakan robotik. Okay, banyak guna komputer pun banyak gunakan artificial intelligence kan. Kat telefon anda pun ada canggih, anda sebut je, cakap je, kemudian dia akan cari sendiri untuk anda.